Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Waziri Wazir. Untuk perkongsian kali ini saya nak kongsi sikit tips ataupun cara-cara macam mana kita nak belajar mengambil gambar ataupun menjadi seorang jurufoto lah. Tips ni bukan dalam cara nak guna aperture ke shutter ke, bukan. Maksudnya cara nak menanam minat benda tu. Minat dalam bidang foto. Cuma sebelum tu minat kena ada sendirilah. Kita tak boleh nak paksa orang untuk minat benda tu kan. Macam kita minat foto, lepas tu kita nak paksa kepada anak kita ataupun kawan kita, benda tu memang tak jadilah. Minat tu mungkin boleh dipupuk ataupun di stimulate atau rangsang lah. Kita ada minat, okay, macam mana cara nak menaikkan lagi minat tu. Tapi kalau kita nak paksa orang untuk minat benda tu memang hampir mustahil kan. Benda tu dia first kali dia memang kena datang daripada dalam diri sendiri lah. Macam saya minat sejak daripada zaman sekolah rendah lagi lah. Masa tu tengok gambar di surat khabar apa semua. Mana-mana artikel yang ada tentang foto tu saya akan ambil, saya akan simpan. So sebelum saya nak terus ni, saya nak beritahu lah, dalam video perkongsian kali ni saya tak ada nak gunakan bahan lain tu. Maksudnya tak ada nak masuk gambar video lain lah. Just nak cakap sajalah. So kepada yang berminat tentang foto ni mungkin boleh dengar, teruskan mendengar. Yang mana yang minat dia tak macam tak tentu lagi kan. So tak apalah, mungkin bosan lah dengar benda cakap-cakap kan. Nak tengok apa kan. Baik tengok channel lain yang ada cerita macam mana nak guna aperture, macam mana nak ambil gambar cantik kan. So benda tu first kali kita ada minat dulu. Pasal minat tu yang akan buat kita pergi jauh tau. Pergi jauh ni bukanlah bermakna sampai kita boleh jadi National Geographic photographer tu. Maksudnya kita akan stay lama dalam bidang ni. Macam saya sejak bangku sekolah rendah lagi saya berminat benda tu, walaupun masa tu tak ada kamera kan. Okay, masa tu macam saya beritahu tadi lah, saya banyak menggunakan ataupun bila kita beli surat khabar biasanya ada ruang fotografi yang saya foto, saya simpan dalam file. Macam sekarang ni kita ada YouTube, ada macam-macam perkongsian di internet lah. Kita Google saja, apa benda pun saja kita boleh dapat lah. Dan masa kerja pula, bila dah masuk dalam pekerjaan tu, ada sikit modal. Saya selalu beli majalah lah, antara majalah foto yang saya beli ni lah, outdoor photography ni. Outdoor photographer kan. Dan ada juga banyak lagi majalah lah dalam practical fotografi, amateur fotografi. Pasal masa tu tak ada internet. Mungkin ada internet lah, tapi bukanlah macam sekarang ni kan, senang dalam telefon kita boleh dengar kan. So antara majalah yang biasa saya belilah outdoor fotografi. Ini pun tahun 1993 ni. Saya masih simpan lagi. Ada memang banyak lah, ada juga yang dah rosak dah, dimakan anak-anak semua, saya buang lah kan. So setiap bulan lebih kurang dalam RM50 lah, hampir RM50 lah saya peruntukkan untuk beli majalah-majalah foto ni lah. Dan kekurangan belajar melalui majalah foto macam ni, kita terhad kepada apa yang disampaikan dalam ni. Kita tak boleh nak pilih topik tu. Maksudnya kalau kali ni kita cerita tentang landscape, tentang makro, itu je lah yang ada dalam ni. Macam sekarang ni kalau kita minat architecture ke travel fotografi ke, kita boleh google je, pilih mana-mana bidang ya, ataupun apa orang kata bidang yang kita minat lah. Kalau kita minat landscape, kita google bahagian landscape. Kalau kita minat black and white ke, minat apa tentang street kan. Kalau majalah ni, pasal tu saya beli masa tu tiap-tiap bulan. Pasal tajuk tiap-tiap bulan tu lain. Ada yang tentang bird photography, ada yang tentang landscape, ada yang tentang human interest kan. So apa yang saya nak bagi tahu, kalau kita minat benda tu, kita kena belajar lah benda tu. Dia bukannya boleh orang kata beli kamera terus pandai kan. Cuma sekarang ni kebanyakan orang, yalah kita pun tahu sekarang ekonomi tak berapa nak menentu kan. Orang beli kamera ni dia nak buat duit. Tak salah pun benda tu kan. Pasal itu pun beli kamera pun anggap macam investment lah. Beli kamera pun dalam 2,000, 1,500 hingga ke mungkin 2,000, 3,000 dekat atas kan. Dan orang harapkan pulangan. Dia bukannya pasal minat tu. Dia bukannya pasal minat nak ambil gambar. Pasal sekarang ni nak kata orang minat ambil gambar tu, smartphone ataupun telefon apa jenis punya harga dalam 500 ataupun 1,000 kat atas pun sekarang ni free pun boleh dapat kan. Maksudnya smartphone free tu kalau kita langgan dengan line telco provider, kita dapat free lah benda tu. Mungkin kita sign kontrak 2 tahun, pakai line ni 2 tahun, telefon kita dapat free. So minat orang terhadap foto tu, ambil gambar tu mungkin dah kurang. Pasal semua orang dah boleh ambil gambar. Dan kalau orang diinvest duit untuk beli DSLR atau mirrorless yang harga mungkin 2,000 kat atas tu, mungkin dia expect untuk buat duit lah. So beli kamera, memang dia nak buat duit. Dia tak fikir tentang nak belajar pasal foto ke apa. Macam saya memang minat benda tu. Sampai sekarang lagi saya masih lagi beli macam buku ni, Michael Freeman kan. Dan ada banyak lagi buku lah. Buku ada yang Michael Freeman dah kata apa, dah kena makan anak-anak pun dah terpaksa dibuang lah. Pindah sini kan. Saya masih lagi beli buku yang ni. Pasal dalam ni, pasal benda foto ni senang cerita, nak belajar tentang apa ni,
cara penggunaan kamera, aperture, shutter benda tu dalam sebulan, 2 bulan, 3 bulan boleh, sebulan boleh kalau kita betul-betul faham benda tu kan. Tapi kalau nak belajar tentang fotografi ni, dia luas bidang dia. Dia akan ambil masa lebih daripada orang kata pun seumur hidup lah, seumur hidup. Selagi kita hidup tu, kalau kita minat, ada saja benda-benda yang kita perlu belajar. Pasal dia teknologi berubah kan. Macam dulu zaman filem, lepas tu digital, DSLR, mirrorless kan. Dulu kita boleh shoot paling laju pun kamera DSLR pun mungkin dalam 5 frame per second. Sekarang dia boleh pergi sampai 120 frame per second kan. Dan lebih banyak frame daripada video kan. Akan datang mungkin kita tak fikir dah nak missing moment dah, kita record je gambar kan. Record gambar macam video, mana-mana frame yang kita rasa kita nak pakai, kita ambil tarik je. File dia besar kan. So tak timbul lagi isu missing the moment kan. Kita shoot macam video lah. Shoot daripada mula sampai habis. Lepas tu mana-mana bahagian frame yang kita rasa nak pakai, kita pakai. Macam dulu kalau kita tarik satu part video tu, satu frame dalam video tu digital lah kan, dia punya file tu tak berapa nak besar. Kalau kita nak print mungkin dia pecah. So sekarang ni kamera yang boleh rekod 120 frame per second tu, kalau kita tarik satu gambar, dia masih lagi boleh pakai lah. Kalau nak print dalam majalah ke, dia tak ada masalah. So apa yang saya nak cakap ni, sebelum minat tu kena ada. Satu lagi, bila kita beli kamera, pastikan kita baca manual dulu. Pasal banyak juga saya tengok dalam forum-forum foto ni, dia beli kamera, lepas tu tanya orang macam mana nak guna ni, macam mana nak guna ni kan. Tolong ajar, minta ajar. Yelah, orang yang sini, orang yang lama ni bukan tak nak ajar. Kadang-kadang model kamera yang kita beli tu, dia tak pakai tu. Dia pakai model yang lama kan. Model lama tu walaupun contohlah pro body kan. So bila kita beli model yang baru, yang contoh saya pakai kamera dah 10 tahun, model yang sama. Yang kawan ni pula beli model yang baru kan, latest kan. Dia tanya benda-benda tu. So function dia, dari segi menu, setting dia semua tu, tak sama tu macam kamera yang kita orang pakai. So siapa yang baru beli kamera ni, pastikan kita baca manual kamera tu. So manual kamera ni dia adalah setting-setting dia macam mana, dari kita nak pakai file RAW macam mana, nak pakai large file macam mana kan, kita nak edit macam mana, nak save gambar gambar kepada SD card size apa, nak guna Adobe sRGB ke RGB, benda-benda tu kita kena tengok dalam manual. Kalau tanya saya sendiri pun, model baru, mirrorless pula, saya tak biasa kan. Lagilah kita tak tahu kan, nak setting macam mana kan. Nak setting multiple exposure macam mana. Nak setting yang orang kata apa, self timer macam mana. Ada juga di kalangan rakan-rakan yang self timer ni, ada setengah kamera dia boleh self timer. Sekali kita tekan, dia boleh interval macam 5 gambar dia boleh ambil. Ada setengah tu satu-satu. So benda tu kita kena tengok manual. Takkan kita nak expect, contohlah kita tanya dekat forum, bang macam ni nak shoot ni macam mana, kita expect abang senior tu pula pergi Google, cari jawapan, kita bagi dekat kita pula. Dan kita sendiri boleh cari benda tu kan. So benda-benda yang technical ni, bagi saya lah kan, you boleh Google sendiri lah. Bukan tak nak ajar. Benda tu memang maklumat tu dah terlalu banyak. So benda yang kita boleh tanya orang tu mungkin dari segi pengalaman. Pengalaman dia, contohlah kalau kita berhajat nak ambil gambar wedding kan. Okay, tips apa yang kita boleh guna untuk ambil gambar wedding kan. Dari segi coverage keluarga dia macam mana. Kalau kita ambil rumah yang agak sempit macam mana. So benda-benda yang tu kita perlukan pengalaman. Walaupun benda tu ada maklumat dia, kita boleh Google kan. Tapi pengalaman orang ni lebih berharga daripada benda-benda tu. Pasal situasi tu tak sama kan. Macam hubungan kemanusiaan kan. Okay, kita pergi majlis orang ni, apa benda kita kena buat. Etika macam mana, baju macam mana kita kena pakai kan. Apa yang sesuai, nak backup macam mana kan. Tapi bab teknikal ni, macam mana nak guna aperture besar, kecil, aku nak shoot spot ni kena pakai shutter macam mana kan. So benda-benda tu boleh di Google sendirilah. Ambil. Kalau kita minat, setiap hari kita cari benda-benda baru kan, tambah kan. Macam saya dulu belajar Photoshop. Saya tengok, dulu tak ada YouTube tau. Mungkin ada lah, saya tak familiar sangat. Tapi saya tengok ada satu laman web, dia nama dia Photoshop TV tu. Setiap bulan ataupun setiap minggu dia share satu video je tentang tips. Okay, contohlah nak guna layer macam mana kan, dalam 5 minit macam tu. So setiap minggu lah, dia setiap minggu dia keluar satu episod macam tu, tak lama, 5 minit macam tu kan. So kita belajar dari setahun ke setahun, benda-benda yang kecil, yang sikit-sikit tu kita kumpul lah. Lama insyaAllah kita akan jadi pandai lah dalam bidang tu. Sama juga macam bidang foto ni. Sekarang ni kelebihan kamera digital ni, mirrorless ke, SLR ke, kita tak risau sangat pasal filem. So kita shoot tak jadi, kita adjust tak jadi, Tapi kita kena ingat lah setting apa yang kita guna tu. Macam contoh kita ambil gambar
gambar sukan kan, budak berlari ke apa kan, ataupun anak kita berlari ke, kenapa blur, tengok balik setting kita pakai. Aku tengok balik setting, rupanya kita pakai shutter tu slow, cuba kita lajukan shutter, okey baru dapat. So bila laju shutter pun gambar jadi gelap. Mungkin ISO kita tu tak berapa tinggi. So cara nak guna ISO, cara nak guna shutter speed, cara nak adjust aperture, semua tu, benda tu technical tu ada dalam manual kamera. So benda tu, cara nak adjust benda tu semua dia tak sama tau dalam satu kamera ke satu kamera lain. So benda technical tu kita kena tengok. Kadang-kadang kita ada setengah orang tu beli beli kamera manual langsung tak baca pun. Manual tu bukan tebal sangat pun. Memanglah benda dia macam complicated dan technical, tapi benda tu perlu supaya kita tahu okey nak guna kamera ni, peralatan tu macam mana kita nak guna. So kalau jadi apa-apa, okey apa benda yang kita kena troubleshoot kan. So benda-benda macam tu kita kena belajar sendirilah. Tak boleh lah kita nak harapkan orang tu ajar kita kan. Kita minta, yalah orang tu pun abang senior ke otai ke, orang kata dia pun ada benda lain lagi nak buat kan. So benda-benda tu kadang-kadang bila kita tanya, kadang tengok orang ni macam nak jawab macam main-main ni kan. Kita tak boleh marah orang tu. Ni individu kan, dah memang disikap dia macam tu, kita buat apa kan. So benda yang kita boleh belajar sendiri, kita belajar. Macam saya dulu memang banyak buku, beratus-ratus setiap bulan. Macam saya beritahu tadi lah, setiap bulan lebih kurang RM50 saya beli buku. Sekarang ni buku ni saya tak beli dah agak mahal lah. Dulu pun tahun 93 ni pun lebih kurang 20 lebih juga harga buku ni. So kepada adik kakak tu yang mana betul-betul minat foto ni, ambil masa belajar lah. Sekarang di YouTube ada, semua ada kan. Mungkin benda ni orang kata itu aku pun tahu kan, betul. Tapi masalahnya tak ramai yang buat. Masih lagi ramai orang tanya benda-benda yang simple kan. Macam ni nak setting macam mana kan. Benda tu dalam manual kamera ada. Tengok je dalam tu kan. So kalau kita nak tanya benda lain, okey, nak contoh macam saya kan, saya background macam fotojournalist ni. Nak tanya, okey, kalau kita nak coverage VIP majlis rasmi ni macam mana? Kalau majlis ni dihadiri oleh pemimpin negara macam mana? Kalau majlis ni dihadiri oleh kerabat diraja macam mana? Itu boleh lah tanya benda-benda macam tu. Mungkin tak banyak orang kongsi kan. Okay, kalau kita dapat peluang masuk ke istana kan, apa benda yang kita kena pakai, protokol apa yang kita kena jaga kan. Kalau kita dapat cover event yang dihadiri oleh pemimpin negara kan, macam mana cara pergerakan kita kan. Okay, dari kiri ke kanan, nak ambil gambar daripada dia turun kereta ke, ataupun nak tunggu momen yang sesuai kan. So benda-benda tu kita boleh bagi tahu lah pasal benda tu, lebih kepada pengalaman kan. Dan tak ramai orang kongsikan benda tu dalam YouTube ataupun menulis kan. Tapi kalau teknikal, cara nak adjust aperture, nak dapat bokeh macam mana, lens apa yang bagus kan, itu kita boleh Google sendiri. Pasal bukanlah maksudnya Google semua ada, tapi maksudnya kalau tanya saya sendiri, bukan semua lens saya pernah guna kan. Kalau ada yang tanya, bang, model kamera ni okey tak? Macam mana lah saya nak tahu kan. Kalau model tu baru keluar dalam tahun ni, ataupun saya tak pernah test pun benda tu kan. Macam mana lah saya nak tahu. Bukan saya je, orang-orang lain pun tak tahu. Macam kebanyakan orang yang kerja di press ni, biasanya kamera dia akan guna sampai 5 tahun macam tu lah. 3 tahun, 5 tahun kan. So kalau masuk model baru, model kamera dia tak tahun, boleh kata ada je baru kan. Tanya dia kan, okey tak modelnya? Susah lah nak cakap kan. Tapi secara generalnya, apa saja kamera yang baru keluar sejak tahun 2020 ataupun 2010 ni, dah memang cukup bagus lah. Selainnya terpulang pada diri kita sendiri lah kan. Okeylah, kalau ada apa-apa soalan yang nak tanya tu kan, boleh tanya lah dekat saya punya ruang komen di YouTube ni kan. Ada benda yang saya boleh jawab lah. Tapi kalau benda-benda yang teknikal tu, tentang maklumat yang memang ada jawapan dalam manual kamera kan, kita check dulu dalam manual kamera tu. Kalau ada, okey. So kalau tu yang saya beritahu tadi, tanya benda-benda yang tak ada dalam manual tu, macam mana nak cover event ni, macam mana nak cover event ni, macam mana kalau kita berhadapan dengan situasi ni, apa kita kena buat. So benda technical pasal nak guna shutter speed slow ke, laju ke, kecil ke, besar kan, nak tukar setting kepada black and white ke, file raw ke, JPEG ke nak pakai kan. Itu benda tu kita tengok dulu dalam manual. Hafal dulu benda tu. Maksudnya kita kena hafal barang. Kita kena tahu cara kamera tu buat operasi, baru kita boleh ambil gambar. Ni cara kamera kita buat operasi, kita tak mahir lagi, macam mana kita nak betul-betul kan. Walaupun kita boleh pakai program mode kan, tapi secara kita kena tahu juga apa kamera tu boleh buat dan apa yang kamera tu tak boleh buat. Barulah kita boleh gunakan kelebihan dia dan kekurangan itu, kita tampung balik dengan skill yang kita ada. Okeylah, itulah dia sedikit perkongsian ringkas lah kan. Mungkin agak berterabur, tapi kalau ada nak tanya yang masih tak jelas kan, boleh tanya dalam ruang komen nanti. InsyaAllah ada masa nanti saya jawab lah. Terima kasih.